kawan-kawan, selamat kembali ke saluran Sentuhan Kasih Radio bersama Alia Sofia. Kepada sesiapa yang baru pertama kali singgah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan tinggalkan komen. Ini supaya setiap kali Alia Sofia memuat naik video baharu mengenai pendidikan seks, psikologi seksual dan kesihatan intim diranjang, YouTube akan terus memberikan notifikasi kepada anda semua untuk menontonnya dengan segera. Hari ini, Alia Sofia akan membincangkan satu soalan yang kedengaran lucu dan menggelikan hati. Sejauh mana kedalaman yang diperlukan untuk berasa puas? Alia Sofia perhatikan topik ini agak kerap diperkatakan kebelakangan ini. Setiap kali Alia Sofia menatal media sosial, membaca berita dan meninjau ruangan komen, pasti akan ketawa terbahak-bahak. Hanya dengan melihat kisah wanita yang berkahwin dengan lelaki barat, Mat Saleh, berketinggian lebih 190 cm, komennya pasti sama sahaja. Di ruangan komen pasti ada yang menulis, "Wah, saiznya pasti sangat besar," atau "Macam ni mesti tembus sampai ke otak rasanya." Lebih kurang begitulah. Ia kedengaran kelakar, tetapi Alia Sofia tahu di sebalik kata-kata gurauan itu tersembunyi kebimbangan yang nyata. Terdapat ramai rakan yang menghantar mesej bertanyakan Alia Sofia, "Kak, berapakah kedalaman faraj wanita sebenarnya? Adik bawah saya panjang begini, adakah ia mencukupi? Adakah perlu untuk memasukkannya sedalam mungkin barulah wanita akan berasa puas?" Oleh itu, hari ini Alia Sofia ingin mengajak rakan-rakan semua untuk duduk berbincang secara serius tetapi santai, tanpa menilai antara satu sama lain mengenai tubuh badan kita sendiri. Mari kita mulakan daripada sudut pandang wanita terlebih dahulu. Faraj bukanlah satu saluran yang sangat dalam dan tiada penghujungnya. Dalam keadaan normal di mana badan belum dirangsang, purata kedalaman faraj adalah sekitar 7 hingga 9 cm sahaja. Apabila mendengar angka ini, ramai dalam kalangan rakan-rakan yang mungkin terkejut, seperti, itu sahaja ke Alia Sofia? Tetapi jangan lupa, faraj mempunyai keupayaan regangan dan keanjalan yang sangat baik. Apabila dirangsang dan tubuh berasa rilaks, darah akan dipam ke kawasan pelvis. Faraj akan dapat meregang untuk menjadi lebih panjang dan lebar, mungkin boleh memanjang sehingga 10 hingga 12 cm. Ini bergantung kepada individu, umur, keadaan fizikal dan sama ada pernah melahirkan anak atau tidak. Alia Sofia sering bergurau dengan rakan-rakan wanita bahawa Cik V kita pernah membenarkan seorang bayi melaluinya. Jadi, soal adik lelaki Zakar yang ingin masuk ke dalam badan kita, tubuh kita sudah pasti boleh menyesuaikan diri dengan baik. Apa yang penting ialah kita mesti melakukannya secara perlahan-lahan. Lakukan pemanasan, foreplay yang baik, gunakan pelincir yang mencukupi, dan yang paling penting, kita perlu mendengar dan memahami perasaan kita sendiri. Jangan hanya menahan kesakitan kerana menyangka itu adalah sesuatu yang baik. Sekarang, mari kita bincangkan dari sudut pandang lelaki pula. Ramai lelaki taksub dengan saiz yang mereka lihat di internet atau dalam filem dewasa. Imej yang dilihat selalunya diperbesarkan supaya kelihatan lebih besar daripada yang sebenar, membuatkan golongan lelaki berfikir bahawa setiap orang mesti mempunyai saiz yang sangat besar barulah dianggap sebagai standar atau normal. Walhal pada hakikatnya, kajian menunjukkan bahawa saiz adik lelaki semasa ketegangan penuh ereksi bagi kebanyakan lelaki adalah sekitar 11 hingga 13 cm, yang mana ia dianggap sangat normal. Kes di mana saiz terlalu besar atau terlalu kecil adalah golongan minoriti. Ini bermakna, secara umumnya, saiz adik lelaki dan kedalaman faraj wanita sudah cukup sepadan. Tubuh kedua-dua belah pihak telah direka sejak lahir supaya sesuai dan harmoni antara satu sama lain. Ia bukanlah satu pertarungan untuk melihat siapa yang lebih atau siapa yang kurang pada setiap masa. Isunya bukanlah tentang sejauh mana kepanjangannya, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Kemahiran, rentak, emosi, keprihatinan, dan komunikasi dengan pasangan, itulah yang sebenarnya lebih penting. Soalan yang paling kerap Alia Sofia terima ialah kesimpulannya. Sejauh manakah kedalaman yang diperlukan untuk buat wanita rasa bahagia? Kedengaran sangat biasa, bukan?
Rasa seperti masukkan sedalam-dalamnya kedengaran sangat dramatik seperti dalam filem. Namun tubuh manusia di dunia realiti tidak berfungsi 100% seperti itu. Secara fizikalnya, serviks pangkal rahim, iaitu kawasan terdalam pada faraj, merupakan bahagian yang sangat sensitif. Ramai wanita, jika dituja dengan kuat atau dihentak berulang kali di kawasan tersebut, akan berasa sakit, senak, tidak selesa, dan mood keinginan. Mereka akan hilang serta-merta. Memang ada sebilangan wanita yang berkongsi bahawa kadang-kadang sentuhan lembut kebahagiaan yang lebih dalam memberikan sensasi baharu, seperti rasa meremang di belakang badan. Tetapi itu hanyalah sebilangan kecil sahaja. Walaupun bagi mereka, tindakan itu perlu dilakukan dengan sangat lembut, bukannya asalkan mahu. Terus meluru masuk dengan sekuat tenaga dan biarkan apa nak jadi. Kepuasan utama wanita sebenarnya terletak pada kawasan yang jauh lebih cetek. Bahagian paling luar iaitu labia bibir faraj dan kelentit, klitoris, mempunyai hujung saraf deria yang tidak terhitung banyaknya. Manakala di bahagian dalam, iaitu pada dinding faraj terutamanya di bahagian hadapan yang hanya beberapa sentimeter dari bukaan faraj, merupakan titik yang sangat sensitif yang sering dipanggil G-spot. Ini bermakna hanya dengan penembusan pada tahap yang sepadan, mengenai pada rentak yang betul, pada tempat yang tepat, digabungkan dengan pemanasan, foreplay yang baik, serta rasa selamat dan percaya, ia sudah cukup untuk membawa wanita ke puncak kepuasan klimaks. Tidak semestinya perlu mencapai tahap serviks baru boleh dipanggil kepuasan yang maksimum. Alia Sofia tahu terdapat segelintir lelaki yang sangat bangga dengan saiz mereka, dan ada juga yang menunduk melihat sambil mengeluh, bimbang mereka tidak dapat memberikan kebahagiaan sepenuhnya kepada pasangan. Hakikatnya, kedua-dua pemikiran ekstrem ini sangat berbahaya. Jika anda besar dan bersikap sambil lewa, anda mungkin lupa untuk memperhatikan reaksi pasangan anda. Ini boleh menyebabkan isteri atau pasangan rasa trauma akibat kesakitan dan akhirnya akan berasa takut untuk melakukan hubungan intim pada masa akan datang. Sebaliknya, jika anda sentiasa tidak yakin dengan diri sendiri dan asyik membandingkan diri dengan orang lain, anda akan mudah tertekan, stres. Tekanan ini memberi kesan langsung kepada keupayaan ereksi dan jangka masa semasa melakukan hubungan seksual. Begitu juga dengan golongan wanita. Ada sesetengahnya apabila melihat adik lelaki pasangan yang nampak agak besar, terus menjadi tegang seluruh badan, merapatkan kedua paha dan otot pelvis menjadi kejang. Semakin berasa tegang, semakin sukar Cik Fei untuk terbuka dan sukar untuk menghasilkan pelincir semula jadi. Akibatnya, ia akan menjadi semakin sakit dan semakin menakutkan. Tetapi apabila rakan-rakan memahami bahawa tubuh kita boleh meregang secara fleksibel dan tahu bagaimana untuk bersiap sedia untuk permainan cinta ini dengan membenarkan diri anda berasa rileks, menarik nafas dalam-dalam, memanjangkan masa pemanasan serta memberitahu perasaan anda kepada pasangan, semuanya akan menjadi lebih selesa dan mudah. Faktor yang paling penting yang Alia Sofia ingin tekankan berkali-kali ialah kelembapan pada bahagian intim wanita. Faraj yang kering, tidak kira sama ada adik lelaki itu panjang atau pendek, melakukan hubungan intim akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Wanita perlu menjaga kesihatan secara keseluruhan. Tidur yang cukup, minum air yang secukupnya, makan makanan berkhasiat dengan menambahkan sayuran hijau, buah-buahan, serta makanan yang kaya dengan vitamin A. Sebelum melakukan hubungan intim, jangan malu untuk meminta pasangan melakukan pemanasan dengan lebih lama seperti berpelukan, bercium, belayan dan merangsang kawasan intim anda supaya badan anda bersedia dan suis dihidupkan tepat pada masanya. Sekiranya anda masih sering mengalami masalah kekeringan dan ketidakselesaan, anda harus berani untuk berjumpa dengan pakar sakit puan, ginekologi atau berunding dengan pakar. Jangan sekali-kali berasa malu. Bagi kaum lelaki pula, sekiranya anda merasakan bahawa adik lelaki anda apabila dalam keadaan ketegangan penuh adalah kurang daripada 7 cm, atau sukar menegang dan mudah kendur, jangan simpan kebimbangan itu seorang diri dan menyalahkan diri sendiri. Cuba kaji semula gaya hidup anda. Adakah anda kerap tidur lewat,
Adakah Anda minum alkohol atau banyak merokok? Adakah Anda mengalami tekanan yang terkumpul dalam jangka masa yang panjang? Semua perkara ini memberikan impak yang sangat kuat kepada saluran darah dan hormon. Dan jika perlu, kaum lelaki harus berjumpa doktor pakar kesihatan seksual lelaki, andrologi untuk pemeriksaan dan kaunseling. Menjaga kesihatan seksual tidak akan menjatuhkan ego atau sifat kelakian Anda. Sebaliknya, ia adalah cara Anda menghormati diri sendiri dan orang yang Anda sayangi. Berbalik kepada soalan, sejauh mana kedalaman yang sudah mencukupi? Daripada cuba mencari angka atau ukuran yang ideal, Alia Sofia lebih suka jika rakan-rakan beralih kepada memberi perhatian terhadap emosi dan komunikasi antara satu sama lain. Semasa melakukan hubungan seksual, tubuh wanita boleh memberitahu pelbagai perkara. Jika dia berkerut dahi, mengalihkan pinggul ke belakang, menggenggam tangan Anda dengan kuat, atau badannya sedikit membongkok, itu mungkin petanda kesakitan atau ketidakselesaan. Tetapi jika tubuhnya rilaks, bergerak mengikut rentak, matanya terus merenung Anda, dan ada rintihan perlahan, itu selalunya petanda bahawa tubuhnya sedang menikmati kebahagiaan. Jangan segan untuk bertanya soalan mudah seperti, "Macam ni okey ke sayang? Nanti abang buat perlahan sedikit ya?" Atau bahagian ini rasa sedap tak? Soalan-soalan kecil sebegini akan mewujudkan ruang yang selamat untuk kedua-dua belah pihak berani menyuarakan perasaan sebenar mereka. Seks bukanlah satu persembahan satu pihak, tetapi ia adalah permainan untuk dua orang dewasa yang tahu mendengar dan saling menghormati antara satu sama lain. Jika kedalaman adalah segalanya, manusia pasti tidak memerlukan foreplay pemanasan, tidak perlu berpelukan selepas selesai, tidak memerlukan ciuman di dahi atau belayan lembut pada rambut. Tetapi jelas sekali, momen-momen kecil inilah yang menjadikan seks itu satu penyatuan jiwa dan bukan sekadar aktiviti fizikal semata-mata. Oleh itu, jika rakan-rakan bimbang bahawa diri Anda masuk tidak cukup dalam atau tidak cukup panjang, Alia Sofia berharap selepas menonton video ini, kebimbangan tersebut akan berkurangan. Cuba tukarkan soalan itu kepada sesuatu yang baharu. Adakah kita sudah cukup lembut dan prihatin? Adakah kita sudah cukup memahami tubuh kita sendiri dan pasangan? Adakah kita sudah berani untuk berkongsi perasaan sebenar kita semasa diranjang? Seks bukanlah satu pertandingan untuk melihat siapa yang lebih tahan lama atau siapa yang boleh masuk dengan lebih dalam. Seks adalah cara dua orang saling menyatakan, "Abang melihat dan menghargai diri sayang. Sayang selamat bila bersama abang." Isu sejauh mana kedalamannya sepatutnya hanyalah satu perincian kecil dalam gambaran keseluruhan yang jauh lebih besar. Terima kasih kepada rakan-rakan kerana sudi mendengar luahan hati Alia Sofia sehingga ke saat ini. Jika rakan-rakan berpendapat bahawa apa yang Alia Sofia kongsikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, ikuti saluran ini dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan yang anda rasa mereka juga mungkin mempunyai kebimbangan yang sama. Dan jangan lupa tinggalkan komen untuk memberitahu Alia Sofia tentang topik tambahan apa yang anda ingin tonton, tidak kiralah tentang isu saiz, kemahiran, emosi ataupun cara berkomunikasi dengan pasangan diranjang. Alia Sofia akan membaca komen-komen tersebut dan memilih soalan yang paling dekat dengan kehidupan kita untuk dijadikan kandungan dalam video seterusnya. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang ya, di mana Alia Sofia dan rakan-rakan akan berbincang mengenai pendidikan seks dan psikologi seksual dengan cara yang santai, halus dan mudah difahami. Selamat tinggal.